Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Sakinah binti Zainuddin daripada kelas 7 PISMP Sains 2. Jadi hari ini saya akan memberikan refleksi tentang program Bina Insan Guru BIG yang telah dijalankan selama 4 hari, 5 hari, 4 malam. Okey, baiklah. Program Bina Insan Guru ini merupakan satu program yang wajib diikuti oleh guru pelatih, di mana program ini kalau dikategorikan sebagai MPU 3112, dan program ini bermatlamat untuk membina jati diri seorang guru supaya lebih berkeyakinan, berani berguna dan meningkatkan keyakinan diri serta semangat kepimpinan dalam diri seorang guru pelatih. Dan kalau kita tengok program BIG ini juga memfokuskan tentang peraturan serta keselamatan dalam aktiviti seperti aktiviti air, aktiviti tali, daripada aspek memasak dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut boleh digunakan apabila kami sebagai seorang guru pelatih berada di sekolah kelak dan apabila mengendalikan anak-anak murid di sekolah. So, program ini sangatlah membantu kami untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kemahiran aktiviti-aktiviti fizikal, dan kami sebagai seorang guru pelatih sains, sebenarnya kami tidak didedahkan kepada aktiviti peraturan, aktiviti fizikal ni, tetapi dengan program BIG ni saya mendapat banyak ilmu pengetahuan, banyak informasi berkaitan dengan peraturan dan kemahiran untuk mengendalikan keselamatan anak-anak murid di sekolah. Okey, baiklah. Sebelum ini program BIG ini telah berjaya dijalankan secara bersemuka di Teluk Gorek ataupun di Melaka kalau saya tak salah dengar. Okey, disebabkan oleh bencana COVID-19 yang melanda negara kita, pihak unit core curriculum telah berjaya mengambil inisiatif baharu untuk menjadikan program BIG ini turut dijalankan kepada pelajar SEM 7. Dan kami juga telah berjaya menjalankan program BIG ini secara atas talian melalui Google Meet, dan bermula pada waktu pagi sehinggalah pada waktu 11 ataupun 10.30 malam. Okey, jadi hari ini refleksi saya akan membentangkan tentang 4 perkara penting, iaitu SWOT, iaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat ataupun kita panggil sebagai ancaman. Okay, dari aspek kekuatan, saya telah mengenal pasti bahawa kekuatan yang boleh saya dapat daripada program ini adalah daripada aspek perancangan dan persiapan sebelum dan semasa program. Kalau kita lihat bahawa ahli jawatan kuasa untuk BIG daripada kalangan guru pelatih telah berjaya dibina 2 minggu sebelum BIG ini dijalankan, dan perkara ini memberikan satu perancangan yang sangat teliti, di mana kami juga telah membahagikan tugas masing-masing, iaitu terdapatnya ahli jawatan kuasa kehadiran, ahli jawatan kuasa bacaan doa, ahli jawatan kuasa senaman pagi dan sebagainya, dan ahli jawatan pengacara majlis, di mana perkara tersebut memberikan suatu tanggungjawab kepada guru pelatih sendiri untuk mengendalikan sesuatu program dengan lancar. Dan seterusnya saya juga dapat lihat bahawa kerjasama antara guru-guru pelatih ni dalam mengendalikan program ini, di mana kalau saya lihat saudara Zarul, dia mempunyai capaian internet yang stabil dan kuat, dan menyebabkan dia turut membantu dan bekerjasama dalam memaparkan slide presentation pada Google Meet, di mana slide tersebut telah disediakan oleh guru pelatih yang bertugas, tetapi disebabkan oleh masalah line internet di kawasan guru pelatih yang bertugas tersebut tidak stabil, saudara Zarul ini telah berjaya memberikan satu pertolongan ataupun bantuan kepada guru pelatih tersebut untuk terus memaparkan usahanya ataupun slide presentationnya kepada peserta-peserta lain. Dan daripada ahli jawatan kuasa tersebut, saya mendapati bahawa mereka sangatlah kompeten dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya, di mana kalau kita tengok SK kehadiran telah berjaya menghasilkan ataupun membina Google Form pada setiap kali sesi, iaitu pagi, petang dan malam.
Okay, dan kalau kita daripada aspek pengerusi, naib pengerusi juga turut berjaya memberikan arahan satu persatu kepada anak buahnya dalam memastikan program ini berjalan dengan lancar. Okey, yang kedua, kekuatan yang kedua adalah saya dapat kenal pasti bahawa aspek sokongan dan kerjasama untuk memastikan program tersebut berjalan dengan lancar. Okey, aspek sokongan ini sangatlah penting, di mana kalau kita tengok pada guru pelatih yang tidak berjaya memasuki Google Meet disebabkan oleh masalah internet yang kurang stabil, guru-guru pelatih ataupun peserta yang lain yang berjaya masuk Google Meet itu mengambil segala input, informasi, pengetahuan dan sebagainya untuk diberikan kepada guru pelatih yang tidak dapat memasuki program Google Meet dalam BIG ini. So dekat situ kita boleh nampak sokongan dan dorongan antara sesama guru latih, tidak kiralah kaum, bangsa, agama, dalam memberikan sebarang bantuan ataupun sebarang pertolongan. Okey, yang ketiga adalah kita boleh tengok kekuatan dari segi pengalaman, di mana kalau saya tengok pengalaman kami, walaupun program BIG ini dijalankan secara maya, tapi kami boleh mendapat pelbagai kemahiran, pelbagai informasi, pelbagai pengetahuan tentang aktiviti fizikal, serta kami juga telah berjaya menyumbang tenaga dan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar sekolah. Dan daripada situ juga kami dapat mengenal pasti bahawa guru sebenarnya bukan bertugas ataupun bekerja di sekolah sahaja, tetapi juga tenaga dan bakat seorang guru ini juga turut perlu diberikan kepada masyarakat sekitar. Okey, yang terakhir adalah kekuatannya jurulatih juga telah berjaya memberikan kata-kata semangat dan dorongan kepada para peserta, di mana pada setiap malam guru pelatih akan memberikan nilai-nilai murni dan nilai-nilai keguruan untuk diterapkan dalam diri peserta supaya peserta itu dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya dari aspek kelemahan ataupun weakness. Okey, kelemahan yang pertama yang dapat saya perhatikan dalam program BIG ini adalah dari segi pengurusan masa, di mana daripada aspek pengurusan masa ini terdapat segelintir guru pelatih yang memasuki Google Meet lambat, iaitu lambat selama 15 minit ataupun 20 minit, mungkin disebabkan oleh masalah ketidakpekaan terhadap tanggungjawab diri sendiri. Di mana masalah ini juga telah ditekankan oleh para jurulatih, dan jurulatih juga telah memberi amaran kepada semua peserta supaya tidak lewat ataupun tidak lambat masuk ke dalam Google Meet untuk hari-hari yang seterusnya. Okay, jadi perkara ini kalau kita tengok bahawa kesannya menyebabkan program ini kurang berjalan dengan baik sekiranya perkara ini tidak diatasi. Tetapi daripada program tersebut, saya lihat bahawa guru pelatih telah ramai di antara guru pelatih berjaya memasuki Google Meet dalam 15 ataupun 10 minit awal sebelum berlangsungnya program, selepas diberi amaran ataupun arahan oleh para jurulatih. Okey, seterusnya kelemahan adalah daripada aspek tidak prihatin terhadap borang kehadiran. Okey, ahli jawatan kuasa telah memberikan borang kehadiran kepada dalam setiap grup WhatsApp kelas, dan setiap guru pelatih juga perlu mengetahui tanggungjawab masing-masing untuk mengisi Google Form kehadiran tersebut. Hal ini kerana apabila ahli jawatan kuasa telah menyemak kedatangan guru pelatih, mereka mendapati bahawa tidak semua guru pelatih ataupun jumlah guru pelatih pada Google Form tersebut tidak penuh. Jadi perkara ini merupakan satu kelemahan dalam program BIG ini. Okey, kelemahan yang terakhir adalah dari segi aspek mematuhi arahan, di mana terdapat peserta yang tidak mematuhi arahan jurulatih dengan baik. Hal ini dapat dilihat apabila jurulatih telah memberikan arahan untuk membuka kamera
sepanjang program ini berlangsung, iaitu daripada pagi sampailah ke malam. Tetapi terdapat juga di antara peserta yang tidak mematuhi arahan tersebut dan mereka tidak membuka kamera sepanjang program, sehingga kan jurulatih terpaksa memanggil seorang-seorang ataupun setiap peserta yang tidak membuka kamera untuk terus membuka kamera dalam program BIG ini. Okey, sebenarnya kepentingan jurulatih membuat perkara tersebut adalah untuk melihat penglibatan secara fizikal oleh semua peserta. Okey, jadi kalau kita tengok daripada aspek peluang ataupun opportunity, yang pertama adalah guru pelatih sendiri dapat tingkatkan keyakinan diri, di mana kami diberi tugasan untuk setiap kelas akan diberikan tugasan untuk menghandle program BIG ini untuk setiap hari. Sebagai contoh, sains 1 untuk hari Isnin, sains 2 untuk hari Selasa sebagai contoh. So jadi daripada situ kita boleh lihat bahawa terdapat individu ataupun rakan-rakan yang tidak pernah bersuara sebelum ini dapat memberikan ceramah ataupun perkongsian dalam sesi kerohanian, dan bakat yang ditunjukkan oleh rakan-rakan tersebut sangatlah hebat, di mana setiap penyampaian yang diberikan tu sampai ke dalam hati peserta. Dan kalau kita lihat juga daripada aspek senaman pagi, terdapat juga senaman pagi yang dilakukan secara duduk di atas kerusi, dan itu merupakan satu senaman yang sangat kreatif. Dan kami sebagai seorang peserta dapat mengaplikasikan senaman tersebut di mana sahaja dengan bermodalkan kerusi. Okay, seterusnya adalah dari segi aspek dedahkan dengan kemahiran asas. Okay, kemahiran asas yang kami perolehi dalam program BIG ini adalah dari segi kemahiran pengetahuan peraturan, bagaimana nak menjalankan aktiviti tali, bagaimana nak menjalankan aktiviti air, dan bagaimana pemakanan amalan seimbang, khidmat masyarakat, kembara hutan. Sebagai seorang guru pelatih, kami memperolehi pengetahuan ataupun kemahiran tersebut daripada secara teori daripada jurulatih. Ini sedikit sebanyak memberikan gambaran ataupun memberikan imajinasi kepada kami untuk mengaplikasikan kemahiran tersebut di sekolah kelab. Okey, seterusnya adalah kami juga dapat kenal dengan lebih dekat tentang peranan guru besar terhadap komuniti. Okay, jadi pada hari pertama kami diberikan taklimat daripada guru besar ataupun perkongsian daripada guru besar dan guru cemerlang. Okay, daripada guru besar, saya melihat peranan guru besar ni sangat penting dalam memastikan komuniti ataupun pelajarnya hidup dengan baik tanpa sebarang masalah. Dan saya tengok kalau kita lihat bahawa guru besar, pendekatan guru besar dengan anak murid dia sangat penting, di mana anak murid sendiri boleh berkongsi ataupun memberikan masalah, memberitahu masalah kepada guru besar walau di mana sahaja dia berada, apabila guru besar sendiri rapat dengan anak murid dia. Dari segi aspek guru cemerlang pula, kami juga mengetahui tentang langkah satu persatu bagaimana untuk menjadi guru cemerlang. Di mana kalau guru cemerlang ini kepentingan ataupun perkara yang difokuskan oleh seorang guru pelatih ataupun guru untuk menjadi guru cemerlang adalah dengan melihat bakat beliau untuk memahamkan pelajar, untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar serta sumbangannya terhadap pelajar. Okey, yang terakhir adalah dari segi aspek berikan kegembiraan, peluang dia. Peluang dia di sini apabila kita lihat bahawa gelagat apabila jurulatih telah tetapkan untuk buka kamera, so saya dapat melihat gelagat rakan-rakan semasa senaman pagi, gelagat rakan-rakan sepanjang perkongsian ataupun ceramah yang diberikan oleh para jurulatih. Dan yang terakhir adalah ancaman. Okey, ancaman yang pertama adalah dari segi rangkaian internet yang tidak stabil. Okey, hal ini disebabkan oleh faktor geografi oleh setiap guru pelatih, di mana mungkin guru pelatih daripada negeri Kelantan yang berada di kawasan pedalaman, internet yang digunakan tidak stabil, dan ada di antara mereka yang masuk ke dalam Google Meet tiba-tiba keluar daripada Google Meet.
So yang kedua adalah dari segi cuaca. Internet ni juga dipengaruhi oleh cuaca. Apabila cuaca hujan lebat berlaku dalam apabila hujan lebat berlaku dalam sesuatu kawasan, internet akan menjadi tidak kuat dan kurang stabil. Hal ini menyebabkan segala maklumat dan pengetahuan yang diberikan semasa ceramah ataupun perkongsian daripada jurulatih tersekat-sekat ataupun tidak kedengaran dengan jelas. Okey, yang kedua adalah kekurangan dari segi waktu rehat. Okey, hal ini berlaku apabila pada waktu malam ataupun sesi pada waktu malam, di mana kalau di dalam tentatif waktu tersebut ditetapkan pada pukul 8 malam. Okey, kalau kita lihat bahawa waktu solat pada negeri yang berada di utara seperti Perlis, Penang, Kedah dan sebagainya, waktu solat pada waktu maghrib adalah pada pukul 7.45 ataupun 7.50. So perkara ini memberikan satu sedikit bebanan kepada guru pelatih, di mana guru pelatih perlu solat pada waktu tersebut, perlu makan dan tidak sempat untuk berehat sebelum sesi seterusnya pada waktu malam. Dan yang terakhir adalah dari segi persekitaran. Gangguan persekitaran ni adalah satu gangguan di mana dari segi gangguan adik-beradik yang bising pada waktu Google Meet, ataupun terdapat juga bunyi kapal terbang semasa Google Meet dijalankan. So dari segi gangguan persekitaran ini sebenarnya memberi kesan kepada guru pelatih, dan guru pelatih tidak dapat fokus sepenuhnya sepanjang Google Meet dijalankan. Okey, itu sahaja refleksi saya berkaitan dengan program BIG ini. Harapan saya supaya segala ilmu pengetahuan yang diberikan, segala informasi yang diterapkan ataupun nilai-nilai kemahiran, nilai-nilai keguruan, nilai-nilai murni yang diterapkan kepada kami ini dapat dipraktikkan apabila berada di sekolah kelab. Itu sahaja, sekian, terima kasih.